ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian? Ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi sebentar tadi, subhanallah, ia mengingatkan kepada kita tentang satu hadiah yang Allah tarik sementara pada tahun ini yang kita ingin dalami pada halaman 31, menyambung perbincangan kita sebelum ini bercakap tentang satu rukun daripada 5 rukun Islam kita, tentang haji yang menjadi sejarah ya bagi tahun ini Ustaz, ya, di mana kita tidak dibenarkan ya mengerjakan haji, tetapi kita yakin bahawa dengan peluang kita mendalami kembali apakah roh di sebalik haji ini, insya-Allah kita doa pada Allah Subhanahu taala moga-moga kita mampu untuk dipinjamkan kembali hidayah, hadiah untuk mengerjakan haji dan umrah pada masa-masa yang akan datang. Maka mari sama-sama kita, tuan-tuan yang berada di rumah, untuk membuka mushaf ya, membuka muka surat 31, tapi kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Dipersilakan Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih sahabat saya Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, My Quran Time. Alhamdulillah sama-sama kita bertemu pada kali ini membicarakan tentang Al-Quranul Karim, satu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kita membaca doa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Insya-Allah. Kita akan mulakan membaca Fatihatul Kitab, surah yang sangat penting yang dekat dengan kita. Seperti biasa saya menyentuh sedikit pada ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, pada kalimah ain, pada perkataan al-alamin. Huruf ain di situ, antara kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku ialah huruf ain itu ditukarkan dengan hamzah. Kerana huruf ain ini dekat dengan hamzah. Huruf ain tempatnya di tengah halqum. Hamzah tempatnya di pangkal halqum, maka dekat. Maka okay, kalau kita tak berhati betul, ramai yang baca Rabbil Alamin. Dia tekan dengan huruf hamzah. Hamzah di sini ya. Maka kena letak pada tempat yang sepatutnya di tengah halqum, Rabbil Alamin. InsyaAllah mudah-mudahan dari panduan kepada kita. Baik, sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Mizi. Bacaan Ummul Quran untuk mengingatkan kepada kita bahawa sebenarnya segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita memuji Allah walaupun kita bercakap tadi tentang al-hajj ya, hajj tidak dibenarkan pada tahun ini kerana COVID-19 ataupun umrah juga bagi sebahagiannya merasakan bahawa saya rindu kepada Kaabah. Ya, saya yakin tuan-tuan juga ada yang tergenang air mata mengingatkan kembali kepada pengalaman di tanah suci, betul, Ustaz ya. Dan Allah meminta kepada kita pada tahun ini jangan pergi dahulu ya. Kita sama-sama ingin memerhati pada halaman 31 ini apakah ringkasan sinopsis untuk kita faham kandungan ini. Bermula daripada ayat 197 ya, mari sama-sama kita perhatikan. Ia bercakap tentang hukum-hukum haji dan umrah. Ya, apakah hukumnya dan apakah peraturannya, termasuk apakah nilai ya di sebalik rukun Islam yang kelima ini, dan itu diteruskan pada ayat 198 hingga 202 di mana pada kali ini lanjutan tentang haj. Maksudnya halaman ini bercerita tentang haj dan haj ada kaitan dengan umrah, dan itulah yang kita ingin sama-sama pasakkan, fahami. Moga-moga Allah mudahkan urusan bagi tuan-tuan yang ingin pergi ke haj ataupun bagi yang sudah pergi ke haj. Kita doakan semangat haj itu kita hidupkan menjelang dalam kehidupan kita seharian. Mari sama-sama kita mulakan daripada ayat 197 hingga ayat 198 bersama dengan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran, mudah-mudahan kita sentiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan lagi bacaan Al-Quran dan tadabbur kita. Alhamdulillah, semalam kita dah belajar bagaimana kita disuruh untuk melaksanakan haji, wa atimul hajj wal umrata lillah. Dan kerjakanlah haji dan umrah itu, sempurnakanlah haji dan umrah itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah hari ini kita akan menekuni pula tentang bagaimana adab-adab yang mesti kita jaga, dan inilah ayat yang kita akan baca sebentar nanti, insya-Allah. Dan tuan-tuan yang berada dekat Facebook itu mungkin kalau katakan yang dah pergi haj, boleh beritahu tahun bila ya. Betul. Kalau ada kisah-kisah yang bagus yang ingin dikongsikan, boleh type di atas di Facebook itu. Moga-moga ia memberi semangat Ustaz ya. Walaupun kita bukan tahun ini, tapi moga-moga ia memberi inspirasi, pahala, dan kita akan bicara tentang pahala ini. Allah bagi ganjaran kepada apa yang kita buat di mana jua. Kita baca dahulu. Baik, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajj ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العظيم.
Surahul Azim ayat 197 198 ini meneruskan perbincangan kita Ustaz ya tentang rukun Islam yang kelima, tentang haji. Jadi kalau kita perasan juz yang kedua ini banyak bercerita tentang peraturan. Kalau katakan juz yang pertama itu banyak bercerita tentang sikap dalam melihat, merespon kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisah paling panjang Bani Israel. Bani Israel adalah satu lambang kepada kumpulan yang diberikan kitab, diberikan hadiah daripada Allah, tapi dia buang ke belakang Ustaz. Dia tak nak, dia kalau boleh dia nak ikut cakap dia bukan nak ikut cakap Allah yang kita doakan. Bila kita sudah bersedia mendengar cakap Allah, salah satu yang kita bincang pada kali ini pergi haji. Pergi haji. Pasal ada orang cakap Ustaz ya, pergi haji ni bolehlah pergi haji ke pergi umrah ni orang kaya bolehlah kan. Orang miskin ni tak apalah, saya tak nak fikir perkara tu. Saya ada gaya berfikir begini dahulu ya, waktu kecil-kecil dahulu rasa macam ni untuk orang pakcik-pakcik, duit banyak kan, duit tak guna barulah pergi umrah dan haji. Tetapi rupa-rupanya ia adalah satu perkara rukun yang perlu. Kalau rukun ini maksudnya tiang Ustaz ya dalam bahasa Melayu. Kalau dalam satu bangunan satu tiang tak ada, kita rasa tak selamat. Jadi niat untuk mengerjakan haji, kita doakan adalah amat penting. Allah menyatakan pada ayat 197, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui. Apakah bulan tersebut? Ia ada kaitan dengan bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah ya. Bulan-bulan ini penting. Dan sebenarnya kita berada pada bulan Zulkaidah Ustaz ya. Kita dah dekat dengan bulan Zulhijjah ini. Jadi ini dimaklumi. Sejak bila? Adakah sejak orang Arab di zaman Nabi saja? Tidak. Ia seawal daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Faman farada fihinnal hajj, siapa yang telah mewajibkan, maksudnya dah berniat mengerjakan haji, tiga perkara yang perlu dijaga. Yang pertama, fala rafatha. Yang kedua, wala fusuq. Dan yang ketiga, wala jidal. Yang pertama, fala rafatha, tidak mengeluarkan perkataan sia-sia ataupun perkataan yang ada kaitan hubungan lelaki perempuan. Ya, perkataan-perkataan yang tidak sesuai. Yang pertama. Yang kedua ialah jangan berbuat fasik, berbuat maksiat di tanah suci. Apabila sudah pun, sebenarnya perkara ini Ustaz sepanjang hayat kita kena jaga, tetapi spesifik lagi haji ini macam ikut latihan Ustaz, training. Ya, selama berapa puluh hari tersebut kita mengikuti latihan training yang dibekalkan modulnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau yang pendeknya namanya umrah ya, umrah yang bukan haji lah, tapi kalau katakan musim haji dan umrah itu sekaligus beberapa puluh hari itu adalah latihan peringkat antarabangsa untuk umat Islam. Kerana apa? Kerana Allah nakkan kita ini menjadi orang yang diberikan kebaikan. Jadi Allah menyatakan wama taf'alu, ya, maksudnya tiga perkara, jangan rafath, jangan fasik, berbuat maksiat, dan juga jangan bergaduh banyak. Pasal apa? Pasal tiga perkara ini dia menjadi cabaran ketika mengikut sesi latihan haji ini. Jumpa orang buat macam-macam Ustaz. Kan? Tak payah haji lah, umrah pun dah cukup dah kan. Saya ada bawa jemaah yang aircon rosak, dia pergi marah kepada pengurusan kan. Pengurusan pun bawa lah Pak Arab bawa dia punya kompresor tu naik atas. Tunggu pukul 12 malam, dia bawa sekitar pukul 9 malam, tak siap-siap. Rupanya Pak Arab tu dia bawa kompresor letak atas, dia tak pasang pun, dia tinggal lepas tu dia balik kan. Dan ini nak menunjukkan apa? Banyak cabaran ya, tapi jangan sampai kita suka berjidal. Ya, suka berselisih, bergaduh, kemah saya punya, mengapa potong. Pasal Allah cakap apa? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Barang siapa yang buat kebaikan, Allah tahu. Allah tahu. Antara kebaikan Ustaz ya, kalau Ustaz dah mungkin ada pengalaman, kalau pergi ke haji ataupun umrah ini, kadang-kadang kita letak selipar kan, terlupa selipar, ataupun dah letak betul tapi ada orang pakai Ustaz. Itu adalah kebaikan. Syaratnya kita janganlah pula beritahu ataupun komplain satu Mekah Madinah tu bahawa selipar hilang. Kan? Kita menerima bahawa itu adalah kebaikan daripada Allah. Allah nak gantikan dengan yang lebih baik. Ataupun mungkin kadang-kadang tengah beratur nak ambil air semayang ke, nak ambil air zam-zam itu, orang lain potong, ataupun orang ambil air semayang depan-depan kita Ustaz, dekat tong ada air zam-zam tu, kita mungkin akan rasa ini apa ni kan. Tetapi ia melatih kesabaran dan Allah tahu. Allah tahu, dan Allah cakap wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, persediaan untuk pergi ke latihan ini ialah takwa. Pasal ada dalam riwayat menyatakan orang Yaman dia pergi ke sana, dia tak bawa duit apa.
Sampai sana dia mengemis. Jadi turun ayat ini menegur kepada amalan ini. Maksudnya duit kena siap, semua kena siap, tetapi yang paling penting adalah takwa. Dengan takwa itu kita akan bersedia bukan sekadar fizikal, tetapi kita juga bersedia dari segi iman kita, Ustaz. Kadang-kadang duit banyak. Duit banyak tapi rupanya pasal bila tak takwa, dia bukan tawaf dekat Kaabah. Dia pergi tawaf kat mana, Ustaz? Shopping kompleks. Yang tinggi-tinggi sebagainya itu, yang harapnya tuan-tuan bukan salah nak berjual beli, tetapi poinnya ialah kita ke sana kerana ingin membina takwa. Dan itu sebabnya ayat seterusnya yang panjang juga, Ustaz, ayat 198 itu menyambung kepada perkara ini. Dan kalau Ustaz boleh baca sekali lagi ayat 198, agak panjang mungkin secara murattal, Ustaz, tapi itu bercerita tentang apakah nilai, apakah yang perlu kita faham, spirit, roh daripada haji. Mari sama-sama kita baca ayat 198. Silakan, Ustaz. InsyaAllah, bila sebut perkataan berkaitan dengan ibadat haji ni, satu benda yang sangat besarlah dekat hati umat Islam, yang mana saya sendiri berpengalaman membawa jemaah umrah. Jemaah umrah di Mekah ni memanglah betul Ustaz Fazul sebut tadi, bekalan takwa menjadi bekalan yang sangat penting. Betul. Kerana kalau tak ada takwa, macam Ustaz sebut tadilah, sedikit saja ujian terus dia kalah dengan ujian tersebut. Tapi kalau orang yang takwa, dia pegang betul-betul, apa berdepan dengan situasi ujian sekalipun, dia tetap sabar. Betul. InsyaAllah kita baca pada ayat 198. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق الله العظيم. Surahul Azim. Dan bukanlah satu dosa bagimu mencari kurniaan daripada Tuhanmu, maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, di Muzdalifah, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk padamu, walaupun sebelum itu kamu benar-benar termasuk dalam kalangan orang yang tidak tahu. Jadi ini cerita tentang haj. Maksudnya, adakah salah untuk saya berbisnes? Boleh. Boleh, tetapi masih lagi fokusnya ialah kepada haj itu sendiri. Dan Allah sambung tentang fa idza afattum min Arafat, Apakah maksudnya? Ketika telah bertolak, afattum itu daripada perkataan fadha, fadhal ma, contohnya fadhul ma, macam air yang dia terkeluar, Jadi bila di Arafah itu, kalau kita tengok gambar daripada atas pun, dia macam air yang mencurah-curah, dan itu peristiwa yang berlaku. Dan apa psikologi di sebalik afattum min Arafat? Sebenarnya ada dua perkara. Satu, memang tak best, Ustaz, kalau nak cakap dari segi selesa, memang tak selesa, tetapi itu Allah nak latih kepada umat Islam bahawa ini adalah miniature, minor ataupun kiamat yang kecil. Ketika peristiwa kiamat, kita dikumpulkan di Arafah, di tempat yang sama, dan pada waktu itu masing-masing pakaiannya, kalau sekarang ni pakai putih, Ustaz, tapi di akhirat nanti, kiamat nanti, tidak berpakaian. Kan? Jadi di sini sebenarnya kita fadhkurullaha 'inda masy'aril haram, ingatlah banyak-banyak kepada Allah, dan wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Apa maksud di situ? Maksudnya kita memang kena jadikan fokus daripada Arafah pergi ke Muzdalifah ini zikir dan zikir dan zikir dan zikir dan zikir. Inilah latihan untuk kita melatih diri mengingat kepada Allah SWT, agar apa? Bila balik ke Malaysia, balik ke negara masing-masing, kita dapat teknologi zikir kepada Allah SWT. Itu perkara penting yang kita kena siapkan. Apa itu zikir? Zikir itu boleh saja dengan subhanallah, alhamdulillah, kita membaca Al-Quran, berdoa. Dan
kalau dah balik ke Malaysia, balik ke negara selepas kerjakan haji, kalau zikir ini berkurang, itu maksudnya ada sesuatu yang tidak kena, Ustaz. Dan bagaimana untuk kita dapatkan perkara ini bila kita pergi haji? Sudah tentu kita kena buat persediaan takwa tadi. Belajar Quran seperti mana tuan-tuan ikuti My Quran Time ini. Harapnya tahun ini kalau tak pergi haji, umrah, tahun depan kalau pergi, kemahiran kita berzikir itu lagi mantap. Itu sebabnya kita nak memahami Quran ini, satu perkataan yang penting yang kita nak lihat pada hari ini. Mari sama-sama kita saksikan. Perkataannya ialah ata. Ya. Perkataan ini banyak berulang, 549 kali disebut dalam Al-Quran, yang bermaksud didatangkan, diberikan. Dan kalau kita tengok pada muka surat ini, kita akan nampak perkataan ini di mana, Ustaz? Kita cari sama-sama tuan-tuan yang berada di rumah. Kita pakat cari. Pakat cari sama-sama dekat mana yang ada perkataan ya? 200 bukan? 200. Yang tuan-tuan dapat tak dekat ayat 200? Clue dia. Dapat ke tak dapat? Jawapannya ialah dekat mana? Dia bukan dalam bentuk yang asal. Okey. Dia lafaz yang lain tak? Jawapannya ialah betul ayat 200. Kat bawah itu may yaqulu rabbana atina. Okey. Atina, ya, bila bercakap tentang atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah, ini satu doa, tapi doa yang bukan jangan diamalkan, jangan ambil terus tuan ya. Kita ada doa yang betul pada ayat 201. Jadi ini asasnya atina itu daripada perkataan ata, minta didatangkan ya dengan izin daripada Allah Subhanahu taala. Kalau ayat 200 ini bukan doa yang digalakkan, ia ada pada ayat 201. Jadi ini kita akan bincang sebentar lagi. Cuma Ustaz ya, bila cakap tadi kembali balik ya kepada wadhkuru kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Allah cakap kita kena berzikir banyak-banyak atas hidayah yang Allah berikan. Apakah hidayah itu? Satu hidayah kita dapat Quran. Satu hidayah orang dapat pergi ke haji. Pasal pergi haji ini adalah hidayah daripada Allah. Ya, ada orang yang dia duit banyak ya, dah boleh pergi haji, pergi umrah, tapi dia kata belum sampai seru. Ya. Adakah itu perkataan yang betul? Sebenarnya boleh dimajukan lagi lah. Ya, sebenarnya seruan ini dah datang daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Saya tertarik dengan satu ayat berkenaan dengan ibadat haji. Biasa kita dengar menunaikan fardu haji ke umrah, menunaikan haji kepada yang berkemampuan. Dalam Quran sebut manistata'a. Sebab tersebut saya ingat bila ada istata, bila ada perkataan alif sita di depan, dia menunjukkan satu usaha yang kuat. Maksudnya bersungguh-sungguh, bukan tunggu mampu. Betul. Berusaha untuk mampu. Jadi itu perkara penting bila kita dalami sedikit demi sedikit hidayah daripada Allah. Kita tahu konsep yang betul, bukan ikut cara kita saja. Kalau tidak zakat, Ustaz, orang akan gaji 1 juta satu bulan pun akhirnya kira tolak dia punya kereta A, kereta B, kereta C, kereta D, habis tak dia bayar zakat. Tetapi bila kita tahu ilmu sebenarnya, kalau dalam konteks haji ini, bila cakap tentang mastata'u ini, maksudnya mampu yang diusahakan. Ya, dan kita doa pada tuan-tuan, kita semua doakan kita semua. Kalau yang pernah pergi umrah haji dapat pergi lagi, yang belum Allah beri peluang kepada kita. Kerana apa? Itu adalah lambang hidayah. Kita minta hidayah daripada Allah setiap hari, Ustaz ya. Dan salah satu hidayahnya bila kita ada keinginan. Kalau tuan-tuan dah ada keinginan saja nak pergi umrah ataupun haji, ada makcik-makcik di kampung kumpul duit toreh getah kan kerana nak pergi ke umrah. Ada saya bersama dengan seorang pencuci lantai dan tandas, tapi kumpul duit nak pergi umrah. Perkara-perkara ini kerana apa? Bukan kerana duit gajinya 1 juta ataupun 1,000 ataupun 100, tetapi kerana hidayah. Dan kita mohon pada Allah. Allah cakap wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Kamu sebelum ini sesat ataupun tak tahu kan, kamu rasa bahawa haji ini perkara yang enteng ataupun tidak ada kaitan dengan kita, tapi rupa-rupanya bila seseorang itu pergi haji dapat banyak manfaat. Cuma kita nak perhatikan perkara ini selepas kita berehat, Ustaz. Kita berhenti sebentar, insya-Allah. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Mana-mana insya-Allah.
Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini kita ingin membaca dan kita ingin memahami Ustaz ya tentang Hajj. Apakah ruh di sebalik Hajj ini bagi tuan-tuan perempuan yang belum lagi berpeluang ke tanah suci untuk umrah ataupun Hajj, dan bagi yang pernah, kita ingin menyemak kembali sebenarnya apakah yang Allah inginkan daripada kita selepas kita menunaikan ibadah Hajj secara khusus dan dikaitkan juga dengan umrah. Kali ini kita ingin teruskan Ustaz ya. Tapi sebelum itu kita ada ruang tajwid. Mari bersama dengan Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Sebelum kita masuk segmen tajwid, saya ingin mewar-warkan tentang platform rasmi kita, iaitu kita ada Sahabah Al-Quran. Sama-sama kita lihat di skrin kita tentang platform rasmi My Quran Time, iaitu kita ada YouTube My Quran Time Official. Sama-sama kita subscribe, bergabung di sana, dan juga kita ada Facebook Sahabah Al-Quran My Quran Time, dan kita juga ada Instagram My Quran Time Official. Okey, sama-sama kita bertemu di sana untuk kita berkongsi nasihat dan juga nota-nota. Banyak kadang-kadang kita jumpa cerita-cerita, kisah-kisah yang menarik di sana Ustaz. Ada yang sebelum ini sibuk dengan dunia. Bila tengok My Quran Time 2-3 episod, akhirnya seronok nak baca Quran. Alhamdulillah Ustaz. Dan itu sebenarnya adalah salah satu hidayah yang tadi kita jumpa ya, wadhkuruhu kama hadakum. Salah satu hidayah itu bila kita ada keinginan buat kebaikan ya, tadi Hajj, tapi salah satunya dengan Quran Ustaz ya. Jadi teruskan Ustaz dengan tajwid. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Sidang penonton-penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, sahabat-sahabat Al-Quran yang tidak pernah jemu dengan Al-Quran. Inilah mukjizat yang cukup hebat yang kita 15 abad yang dahulu masih lagi kekal dibaca dan diamalkan. Moga-moga kita dapat istiqamah dengan Al-Quran. Baik, kita masuk pada slot tajwid pada kali ini. Untuk tajwid, kita ingin membicarakan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Masih lagi berkaitan dengan adab-adab membaca Al-Quran. Boleh kita perhatikan di skrin kaca TV kita berkaitan dengan adab-adab membaca Al-Quran, iaitu yang ke-16 ialah membaca dengan melihat mushaf. Antara adab juga kita membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Adapun begitu, tidak menjadi kesalahan kalau kita membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf. Kalau kita dah hafal Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, dia mengulang Quran, maka tak menjadi satu kesalahan dia tidak melihat mushaf. Yang ke-17, dianjurkan membaca secara bertadarus ataupun disebut secara bersilih ganti. Kadang-kadang kita buat halaqah, kita buat bulatan, ada seorang guru pembimbing, maka seorang baca. Habis bacaan, ditegur ataupun dibimbing oleh guru, kemudian diteruskan oleh peserta ataupun pembaca yang seterusnya. Yang ke-18, dianjurkan untuk membaca dengan suara yang baik. Baca Al-Quran, kita menggunakan suara yang baik. Apa suara yang baik itu? Ialah suara yang kita guna. Jangan baca macam orang malas baca Quran. Macam mana malas baca Quran? Dia nak buka mulut pun tak nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu tidak dianjurkan. Baca dengan suara yang Bismillahirrahmanirrahim. Suara yang jelas, dan cuba menggunakan suara yang baik. Suara yang baik ini mudah saja. Untuk tips saya bagi, tuan-tuan buka saja YouTube, kita type lah Syekh Mishari Rashid Al-Afasi, Imam Abdul Rahman Sudais, ataupun type nama Ustaz Ahmad Tirmizi Abdul Rahman umpamanya. Dengar bacaan tu, kita nak dapatkan alunan suara itu. Sebab bila kita sebut suara ni dia tak boleh pisah dengan alunan. Okey, alunan tu mungkin tak perlu kita nak ambil kelas yang khas untuk nak belajar macam mana nak alun. Kita perlu banyak mendengar. Quran ini kena banyakkan dengar. Sebab tu Al-Quran bila dibaca kita kena diam. Diam tu bukan sekadar diam, kita perhatikan. Sebab apa? Kita dapat banyak manfaat daripada apa yang kita dengar tu. Itu konsep kita nak ambil bacaan Al-Quran. Kena diam, dengar. Selepas kita dengar bacaan itu, barulah kita baca. Barulah kita ikut. Fa iza qara'na, bila kami baca, barulah kita baca. Itu konsep. Sebab suara yang baik ini
dia tak boleh lari daripada alunan. Alunan itulah yang disebut dinamakan para ulama-ulama qurra yang terkemudian dengan bayati, dengan nama Hijaz, dengan tarannum disebut sebagai Sabah, Nahawan dan sebagainya. Semua ini adalah semata-mata kita nak alat sebagai alat nak mencantikkan suara ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Okay, jadi itu penting untuk kita belajar, untuk kita terus bersama hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, kita nak menyambung kepada kalau tadi kita baca daripada ayat 197 hingga ayat 198 ya, dengan ada panduan-panduan untuk haji dan apakah sebenarnya haj ini yang perlu dibuat di sana, dan bagi yang belum pergi ke sana apakah ruh yang kita nak belajar. Jom kita lihat pada ayat 199 hingga ayat 202. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Kita nak terus baca setengah muka lagi bahagian pada muka surat 31. Cukup hebat tentang ilmu ilmu menunaikan fardu haji dan umrah ini. Menerangkan tentang bagaimana pula amalan setelah kita menunaikan haji, apa nak buat. Mungkin orang kita bila habis haji ni dia tak ada apa-apa dah, berdoa pun tak nak dah. Kan berzikir pun tak nak. Okay, kita ada panduan kita, insya-Allah sama-sama kita baca. Di sana ada satu perkara yang cukup hebat yang Nabi SAW pernah beritahu dalam banyak hadis Nabi SAW. Antaranya haji yang mabrur ini tidak ada balasan melainkan syurga. Dan dalam sebuah hadis yang sahih juga menyebut tentang sesungguhnya Nabi banyak mengucapkan satu doa. Doa ni di mana? Antara insya-Allah baca. Jom. Insya-Allah saya cuba lagi baca dalam tarannum ataupun maqam bayati kurdi, sebagaimana saya baca yang sebelum inilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat 199 hingga 202 ini menyambung bagaimana kita memahami tentang haj Ustaznya. Pada ayat 199, kemudian bertolaklah kamu dari tempat yang banyak orang bertolak, iaitu Arafah, dan mohonlah keampunan kepadanya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ceritanya ialah orang-orang dekat Mekah itu, mereka ni kalau boleh mereka nak pergi Muzdalifah terus Ustaz. Dia tak nak pergi ke Arafah.
Jadi Allah kata kamu kena pergi Arafah sebelum pergi ke Muzdalifah, ke Mina, ya. Pasal apa? Pasal kalau dekat Arafah itu dia kena tunggu ramai orang Ustaz, ya. Jadi dia rasa macam kalau boleh nak shortcut. Dia nak potonglah ni kan. Tapi Allah kata kamu juga kena pergi ke situ. Pasal apa? Penggunaan perkataan afidu yang kita belajar tadi, dia berkaitan dengan air yang berhambur itu. Maksudnya ialah rapat-rapat. Terlampau rapat. Jadi bagi orang yang dah duduk dekat Mekah, Madinah, dah selesa, jadi kalau boleh saya nak elakkan yang bahagian situ. Kalau katakan tawaf tu okeylah juga, boleh cari masa. Tapi boleh bercakap tentang Arafah ini, subhanallah Ustaz kan, ini masa semua orang berkumpul dan kemudian bergerak ke Muzdalifah itu. Ini yang disampaikan. Dan apa yang berlaku di sini, wastaghfirullah, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita cakap zikir, kita cakap istighfar, Allah cakap sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maksudnya orang yang datang daripada Malaysia, Indonesia, Amerika, macam-macam muslim seluruh dunia dengan pelbagai dosa, bila pergi ke haji ini, sebenarnya peluang untuk kita mendapat keampunan. Kalau dapat haji majbrur tadi Ustaz, ya, dia dapat keampunan dan dia tidak ada balasan kecuali syurga. Inilah tawaran daripada Allah untuk kita, untuk saya yang ada banyak kesilapan. Ada banyak kesilapan. Allah kata bahawa kalau diberi fokus kepada amalan ini, niat dulu, insya-Allah Allah memberikan Ghafur, dan yang keduanya Rahim. Apa maksudnya? Bila kita diampunkan oleh Allah, Allah dah tawarkan ni, Allah nak ampunkan. Syaratnya kita kenalah bersegera, ya. Tak ada pula Allah dah offer, tawarkan pengampunan, kita kata tak apalah ya Allah, tak sampai seru lagi lah nak minta diampunkan. Itu mesej yang disampaikan oleh mana-mana individu yang kata tak sampai seru Ustaz. Kalau nak ampunkan saya, ampunkan kemudian sikitlah, saya sibuk ni, ya. Tapi sebenarnya orang yang cakap begitu Ustaz, dia tak faham bahawa haji dan umrah ini adalah lokasi keampunan Allah diberikan lebih lagi, ya, dan Allah akan lebih lagi menyayangi kita bila kita diampunkan. Jadi pada ayat 200 itu dah habis. Dah habis dah ni. Fa iza qadaitum manasikakum, apa yang perlu dibuat? Masih ingat pada Allah. Dan Allah cakap ingat pada Allah itu kadzikrukum abaakum au ashadda dzikra. Apa ceritanya? Orang-orang di Mekah itu, lepas dia dah habis itu, dia akan cerita pasal nenek moyang mereka Ustaz. Ini dia punya budaya dia. Nenek moyang mereka ni kayanya, berlawan dekat medan perang. Ini adalah dia punya aksi-aksi yang mantap, tapi dia cerita pasal nenek moyang mereka. Zaman sekarang mungkin kita tak cerita dah mak ayah kita buat apa ke nenek moyang, tak ada dah. Tapi kita mungkin cerita pasal movie, pasal filem ke, cerita pasal apa, pasal kekayaan ke, pasal bola ke. Kalau bersemangat sangat Ustaz, kalau kita tengok orang cakap pasal bola, Liverpool dikalahkan, bukan dia kalah, ya, dikalahkan. Contohlah Ustaz, contoh je. Orang kalau cakap tu dia bersemangat, kadang-kadang 2-3 jam bertukar dekat restoran, tak habis-habis. Allah kata ingatlah kepada Allah kadzikrukum abaakum. Topik yang sampai 3-4 jam itu, kalau boleh kita bersemangat mengingat Allah macam yang kita suka sangat bola sepak ke, cerita ke, pasal kereta ke, pasal emas tudung ke, apa sebagainya tu, ingat Allah semangat itu. Dan ini Allah cakap ataupun au asyadda dzikra, ataupun lebih daripada itu. Mengapa? Kerana ini adalah latihan Ustaz, ya, latihan untuk umat Islam. Kalau umat Islam lulus latihan ini, ia akan balik ke Malaysia, balik ke Indonesia, sentiasa mengingat Allah, dan ia akan memberi impact, memberi kesan kepada masyarakat. Tetapi kalau katakan ia tidak berlaku, di Mekah, Madinah lagi dah mula bercakap pasal bola, cerita pasal handbag dekat beg tangan nak beli dekat dengan hotel kat sana tu. Dekat sana dah mula bercakap, apatah lagi bila sampai ke Malaysia, mungkin yang bab pengalaman mengingati Allah itu akan diingat amat sedikit. Dan itu sebabnya salah satu daripada doa yang jangan diamalkan, okey, fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang datang ke Mekah Ustaz, sebenarnya dia nak minta, ya Allah kalau boleh aku nak dapat rumah besar, kereta besar, bisnes besar, apa-apalah yang besar. Dunia saja. Dia lupa akhirat. Tak ada doa pasal anak saya dapat hafaz Quran, masuk syurga, keluarga saya masuk syurga, harapnya amal saya diterima, tak ada.
Yang ini Allah beritahu balasannya apa? Wa malahu fil akhirati min khalaq. Tak ada balasan bagi mereka. Tetapi kalau boleh, inilah doa yang biasa kita baca daripada rukun Yamani itu Ustaz ya. Ya, Hajar Aswad lah. Ke Hajar Aswad itu Rabbana wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ni tuan-tuan saya yakin dah hafal, biasa baca. Tetapi bagi yang hadir ke umrah haji, bila bertawaf itu kita baca doa ini, apa isinya? Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kepada kami, datangkan pada kami atina ata tadi yang kita belajar di dunia ini hasanah. Dan salah satu hasanah yang ada di dunia ini adalah uswatun hasanah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya sekadar kita nak rumah paling besar, pangkat paling besar balik daripada haji, bukan sekadar itu. Tapi kalau nak pangkat, nak rumah apa sebagainya, ikut uswatun hasanah daripada Nabi. Pasal Nabi contoh di dunia ini. Itu yang pertama. Dan yang keduanya wa fil akhirati hasanah, kerana kita nak berada di syurga yang terbaik bersama insan terbaik, bertemu dengan yang maha terbaik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu isi doa ini. Wa qina adzabannar, dan akhir sekali itu ada ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Siapa yang kerjakan amalan haji ini dengan doa, dengan mindset yang betul, Allah cakap bagi mereka memperoleh bahagian daripada apa yang telah mereka lakukan, ya. Jadi Ustaz, kalau boleh Ustaz mengulang balik Ustaz ya, ayat yang ke-202 ini, pendek sahaja, untuk kita pastikan di kalangan kita bila buat ibadah, buat betul-betul, kan? Kerana apa? Kerana manfaatnya di dunia dapat, di akhirat pun dapat. Ya, pasal Allah cakap wallahu sari'ul hisab. Perhitungan Allah itu amat cepat. Jadi Allah boleh saja bagi cepat dekat sini, Allah boleh bagi cepat bila sampai di akhirat nanti. Silakan Ustaz, ayat yang ke-202. 202. Okey. Sebagaimana saya sebut tadi, sebuah hadis daripada Anas bin Malik, kana aktsaru du'a'i Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, muttafaqun alaih, hadis sahih. Semuanya adalah kebanyakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa yang Nabi tak tinggal, antaranya ialah inilah doa Rabbana. Boleh tambah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa yang begitu kita kata apa? Terhimpun. Betul. Doa ringkas tapi hebat doa Al-Quran. Betul. Terhimpun dunia, betul, akhirat. Dan lepas ayat itu tadi bercakap tentang ulaika lahum nasibum mimma kasabu, bila kita ada doa begitu Ustaz ya, mindset kita, cara kita berfikir pun berbeza. Betul. Kita selalu cakap kalau saya dapat kereta, macam mana kereta ini dapat buat pahala kekal sampai ke akhirat. Bila kita dapat apa? Kita dapat apa Ustaz? Dapat rumah, kan? Macam mana rumah ini boleh jadi tempat untuk saya buat banyak pahala sampai ke akhirat. Jadi dia ada bina rumah di syurga sampai ke syurga. Kan? Tak naklah saya ada melawat tempat rumah yang memang cantik Ustaz, dengan siap ada apa? Kira macam fi tahtihal anhar lah. Lebih kurang ada sungai, ada kolam yang cantik, kan? Dan saya bertanya kepada tuan empunyanya, kata saya tanyalah, kan, saya tanya dah dapat ini, segala-gala macam dah dapat, apa yang tuan inginkan lagi selepas ini? Dia tiba-tiba dia berubah muka dia. Dia kata saya macam dah dapat segala-galanya di dunia ini, tapi saya bimbang saya tak dapat di akhirat sana. Jadi dia kata antara amalan dia setiap hari ialah nak kena pastikan berapa orang yang dia dah derma untuk beri makan. Maksudnya, jadi ceritanya mindset, dunia dapat, nak juga, dan akhirat kita dapat yang terbaik. Silakan Ustaz, ayat yang ke 202. Sama kita semak dan kita hayati kembali ke muncak ayat ini. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul Azim. Daripada ayat 202 ini menceritakan mereka itulah yang memperoleh bahagian daripada apa yang telah mereka lakukan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Kalau mereka nakkan dunia, macam doa daripada ayat 100 macam mana 200 Zat ya, maksudnya nak di dunia ini nak dapat segala-galanya, wa malahu fil akhirati min khalaq. Tak ada doa untuk anak, tidak ada doa untuk pasangan ke syurga, tidak ada doa nak bersama dengan Nabi. Dia hanya fokus di
di dunia sahaja, maka kesannya dalam hidup pun dia akan kasabu, apa yang dia buat untuk dunia je lah, untuk dunia saja. Tetapi kalau doa sebentar tadi balik daripada Mekah, ya, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka kesannya kita juga akan bekerja keras juga Ustaz, bukannya kita duduk goyang kaki lepas balik haji, ya. Bekerja keras tuan-tuan, cari macam mana anak saya faham Quran, cari macam mana anak saya solat, cari macam mana anak keluarga saya ini semua bekerja dapat duit, tapi duit untuk diinfakkan lebih lagi. Jadi itu kesan kasabu, kesan usaha yang akan diberikan, sehingga kan Allah menyatakan wallahu sari'ul hisab. Bila bercakap tentang sari' ini, dia kadang-kadang orang kalau bayar lambat Ustaz, orang dah buat kerja tapi bayar lambat, apa perasaan Ustaz? Ya. Kita rasa kan, mengapa ni bayar lambat kan? Okey. Tetapi Allah cepat. Allah bayar cepat. Jadi pelajaran kat situ, harap-harapnya bagi bos-bos yang ada, bayar cepat. Okey, kerana khuatir nanti Allah yang cepat menilai, kerana ia mungkin memberi kesan-kesan sampingan kepada orang lain. So itu pelajaran bagi orang-orang yang balik daripada haji, terutamanya mempunyai integriti, melaksanakan yang terbaik, paling cepat, paling efisien dalam kapasiti, dalam tugas-tugas kita seharian. Baik, jadi inilah sedikit daripada halaman 31. Moga-moga kita dapat ambil pelajaran daripada halaman ini Ustaz, ya. Dan mungkin Ustaz ada 31 ni, contoh kita dah belajar 31 kalimah bahasa Arab Ustaz. Subhanallah, ya. Masya-Allah. Hari ini ata ya. Jadi kalau kita kumpulkan nanti 604 dapat 600 perkataan, 604 perkataan. Maksudnya 1/3, 1/2 itu kita akan faham perkataan demi perkataan, sehingga kan kalau baca ataupun solat di tarawih nanti Ustaz, lebih khusyuk. Betul Ustaz. Jadi apa nama ni, saya juga melihat bila Ustaz kupas tentang muka surat 31 ini, siapa-siapa yang nak pergi haji, pergi umrah, mungkin ada yang dah pergi, mungkin ada yang belum lagi direzekikan pergi, tadabbur surah ini. Saya rasa surah ini cukup selain daripada kita belajar dari rukun-rukun dan sebagainya. Tadabburlah surah ini. Betul. Dia akan memberi kekuatan pada jiwa kita tentang bagaimana falsafah kita menunaikan ibadat manas. Ya, betul. Dan bagi yang mengendalikan musafir pergi ke Mekah, Madinah, bawa haj ke, bagi institusi yang terlibat dengan haj dan umrah, beri perhatian pada muka surat ini, ya. Kalau boleh sebelum pergi tu kira tadabbur dulu ayat ini, agar apa, bila balik nanti mindset itu, ya, cara berfikir itu sudah wujud dalam jemaah umrah. Jadi mungkin jemaah kita boleh minta Ustaz Fazrul lah bersama-sama ya, kita bersama-sama lah ya. Moga-moga ustaz-ustaz yang ada juga, ya, kita sama-sama bawakan mesej ini agar semangat haji itu bukan sekadar pergi balik begitu, tetapi dapat manfaat. Dan apakah antara 3 perkara yang boleh kita ambil daripada halaman ini? Mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, dalam kehidupan buat persediaan terbaik, dan persediaan terbaik itu adalah takwa, ya. Bukan sekadar nak pergi haji, itu sebagai satu latihan, tapi kita bawakan dalam kehidupan kita seharian. Yang pertama. Yang kedua, bangkitkan semangat haji dengan selalu istighfar sebelum pergi haji, semasa berhaj, ya, ketika berada di Arafah, di Muzdalifah, dan selepas balik haji itu, kalau kita selalu beristighfar pada Allah SWT, itu petanda bahawa sebenarnya haj kita itu adalah haj yang mabrur. Dan yang ketiganya, amalkan doa mohon kebaikan bukan sekadar di dunia sahaja. Walaupun kita nampak dunia ini lebih menarik, tetapi kita tahu bahawa akhirat itu amat berharga, lebih panjang, lebih besar ganjaran yang Allah berikan, dengan doa yang dibacakan pada ayat 201. Mari sama-sama kita berdoa, moga-moga Allah izinkan kita kembali dapat menunaikan haj, umrah dengan roh yang sebenar-benarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami amat merindui akan Masjidil Haram, ya Allah. Ya Allah, kami rindu untuk melakukan salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya Allah. Ya Allah, sungguh kami rindu untuk tawaf di Kaabah-Mu, ya Allah. Ya Allah, sungguh kami amat rindu untuk sa'i, ya Allah. Ya Allah, kami amat rindu untuk berdoa di Masjidil Haram, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki untuk menunaikan haji dan umrah, ya Allah. Ya Allah, rezekilah kepada kami untuk tawaf di Kaabah-Mu, ya Allah. Ya Allah, kepada mereka yang telah menunaikan ibadat haji dan umrah, menunaikan rukun Islam, menunaikan haji, ya Allah, terimakanlah akanlah ibadat mereka, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Pulanglah mereka ke tempat asal mereka sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, ya Allah, bersih daripada dosa, ya Allah. Ya Allah, buat mereka yang belum direzekikan untuk menunaikan fardu haji dan umrah, ya Allah, rezekikanlah kepada mereka untuk pergi ke Masjidil Haram, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan mereka, ya Allah. Berikanlah rezeki kepada mereka untuk menunaikan umrah dan menunaikan haji, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami semua, ya Allah. Sebagaimana janji-Mu, ya Allah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan syurga, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan kepada kami hidup di dunia ini, ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kebaikan kepada kami di hari akhirat nanti, ya Allah. Wa qina azabannar. Ya Allah, peliharalah kami, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi atas doa sebentar tadi. Moga-moga ini menguatkan semangat kita untuk terus bersama dengan Al-Quran dan terus kuat untuk kita menyebarkan Al-Quran dalam program Wakaf untuk Ummah. Sumbangan tuan-tuan akan memberi manfaat kepada lebih ramai lagi individu di dunia ini, ya, untuk kita sebarkan mushaf, kita dapat berkongsi hidayah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh meneruskan, ya, menyumbang di nombor yang tertera di atas skrin. Kita doakan agar ia menjadi jariah, amalan yang terus berkekalan hingga ke syurga. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kita akan bersiaran ataupun ulangan pada jam 5, ya. Tuan-tuan boleh ikuti pada jam 10 malam dan pada jam 6 pagi. Dan insya-Allah kita akan menyambung, ya, masih lagi berkaitan dengan haji pada halaman yang ke-32 hari esok, ya. Masih lagi kita nak melihat sebahagiannya dan disambung dengan bagaimana seruan untuk masuk Islam secara sempurna. Kita akan bertemu lagi insya-Allah, ya, dalam program My Quran Time. Kita ucapkan terima kasih kepada penaja Mufas, ya, yang inginkan kepada kita semua kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal. Kita dengarkan doa daripada ayat 201 sebentar tadi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا حسنة وقنا